Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya berada dalam sihat wal afiah. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita pada minggu lepas, ya, iaitu belajar mengenai fi'il. Ya, sekali lagi, apa itu fi'il? Fi'il ialah kata kerja. Kata kerja yang melibat syukran jazilan khairan katsira. Ya, kata kerja yang melibatkan kepada masa. Ya, iaitu masa yang lepas, yang sedang berlaku dan akan berlaku. Ya, jadi yang lepas, ya, tak boleh nak ulang. Jadi yang sekarang buat yang terbaik, yang akan datang berazam untuk lebih baik. Ya, jadi kita dah memasuki kepada satu fi'il, iaitu kata kerja, perbuatan yang telah lepas. Okey, yang kita belajar daripada wazan 3 huruf. Jadi kalau kita sebut wazan, ya, fi'il semestinya bermula daripada 3 huruf, paling sikit 3 huruf, ya, 4 huruf, 5 huruf, dan yang paling banyak 6 huruf. Ya, tak ada lagi sampai 7, 8, 9, 10, tak ada. Ya, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, dan yang paling banyak 6 huruf. Ya, jadi kalau senang nak ingat, kita ambil satu kalimah fi'il madhi, iaitu ghafara. Ya, maka kita akan senantiasa ingat, kita akan selalu sebut, iaitu istaghfara. Ya, jadi kita ambil satu kalimah 3 huruf, ghafara. Ya, apa maksud ghafara? Dia telah memaafkan. Lalu dalam 3 huruf kita boleh jadi 6 huruf dengan tambah alif sin ta. Itu yang selalu sebut istaghfara. Ya, istaghfara. Bila fi'il mudhari kita selalu sebut astaghfiru. Artinya aku memohon ampun. Itu yang astaghfirullah. Ya, okey. Jadi kita ingat kembali, kita sambung minggu lepas. Muka surat berapa ya? 19. 19, betul? Okey, sekali lagi sebelum kita nak pergi jauh, ya, ingat dia punya wazan itu, ya. Okey, muka surat 19, bahagian bawah tu, ya, bahagian yang bawah, iaitu mengenai fi'il madhi. Ya, fi'il artinya kata kerja. Madhi artinya telah lepas. Jadi perbuatan itu telah berlaku. Fi'il madhi adalah kalimah fi'il yang menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lalu ataupun lampau ataupun lepas. Ya, jadi ada berapa bentuk? Dia kata di sini ada 14 bentuk yang termasuk ke dalam fi'il madhi. Ya, okey. Jadi bermula dengan, ya, kita pertama sekali bermula dengan wazan 3 huruf. Jadi semua tengok buku. Ya, bila tengok buku saya sebut, nanti insya-Allah semuanya akan faham. Ya, jadi 3 huruf itu bermula dengan fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Ini kata dasar dia. Ya, fa'ala. Ya, maksudnya telah mengerjakan. Ya, fa'ala, kemudian fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kita berhenti sampai situ kan? Okey. Jadi masih ingat dalam fa'ala ada apa? Dalam fa'ala ada huwa. Ya, dalam fa'ala ada huma. Dalam fa'alu ada hum.
Okey, dalam fa'alat ada hiya. Dalam fa'alata ada huma. Dalam fa'alna ada bagus. Maknanya boleh teruskanlah. Ya, dah faham tu? Ya, dan dah faham maknanya dah boleh cari dalam Al-Quran. Ya. Dah boleh ikut, maknanya kita boleh terus sambung kepada ya. Jadi yang fa'alu lil muzakkar. Ya, lil muzakkar. Kata ganti nama yang keberapa? Ketiga. Bagus sangat kakak ni, faham sangat-sangat. Ya, kata ganti yang ketiga. Orang tu ada ke tak ada kat kita? Dia tak ada, ghaib. Ya. Okey. Yang tadi untuk lil muzakkar, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Untuk mana? Untuk siapa? Untuk lil muannas ataupun lin nisa. Ya, untuk perempuan. Sama juga yang ghaib. Ya, yang tak ada. Okey, sekarang kita masuk kepada yang disebut ya dalam bentuk mukhatab. Ya, apa maksud mukhatab? Berhadapan. Ya, iaitu kata ganti nama yang kedua. Ya. Okey. Yang pertama disebut di sini fa'alta. Yang kedua fa'altuma. Yang ketiga fa'altum. Jadi itu juga untuk lil muzakkar, untuk lelaki. Ya, untuk lelaki. Tapi istimewanya walaupun disebut lelaki, dia boleh merujuk kepada perempuan. Ya, sebab banyak dalam Al-Quran Allah guna lelaki termasuk perempuan. Ya, okey. Yang kita jumpa dalam Quran Allah sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas. Kuntum. Ya, jadi kita nampak kun dengan tum. Tum tu untuk lelaki, bukan perempuan. Jadi sama saja. Ya, kamu adalah. Ya, maksudnya kamu tu termasuk lelaki dan perempuan. Okey, saya sebut perlahan-perlahan nak bagi faham. Jadi kalau tak faham juga bagi tahu. Okey. Fa'alta. Sebenarnya dalam kalimah fa'alta ada dua gabungan. Ya, dua gabungan yang disebut satu fi'il, satu pelaku. Satu fi'il, satu fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il orang yang melakukan perbuatan tersebut. Okey? Tengok, ini dia dah gabung. Dia dah gabung bagi kita nampak jelas. Ya, tadi saya sebut fi'lun. Ya, apa maksud fi'lun? Apa maksud fi'lun? Kata kerja. Ya, kata kerja. Okey, dalam fi'lun itu digabung dengan fa'ilun. Apa maksud fa'ilun? Iaitu pelaku. Ya, pelaku. Pelaku apa? Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Sekali lagi, fi'lun kata kerja. Ya, fa'ilun pelaku. Jadi setiap perbuatan itu mesti ada orang yang melakukan. Mustahil ya, kita belikan, kita tak masak, tiba-tiba dah ready atas meja. Ya, boleh berlaku tak? Tak. Mesti ada orang yang memasak masakan itu. Jadi memasak itu kata kerja. Yang tukang masak itu pelaku. Jadi sama je. Fi'lun kata kerja, fa'ilun pelaku. Ya, fa'ilun pelaku. Jadi dua kalimah yang disambung kelihatan seperti satu kalimah.
Okey, jadi yang pertama disebut fa'alta. Ya, fa'alta. Okey. Yang ini boleh faham tak? Apa itu fi'lun, apa itu fa'il? Ada yang tak jelas apa itu fi'lun? Ma makna fi'lun? Kata kerja. Apa maksud fa'ilun? Pelaku. Jadi setiap perbuatan itu mesti ada yang melakukan. Jadi pelaku itu disebut fa'il. Fa'il. Kerja tu disebut fi'lun. Okey. Sekarang tengok. Fa'ala. Ini fi'il. Itu fi'il. Ya. Okey, siapa pelakunya? Dia sambung sekali kan? Ya, dia sambung dengan anta. Ya, disambung dengan anta. Ya, anta. Ini ada hamzah ni. Jadi bila fi'il nak sambung dengan pelaku, ya, digabungkan sekali, yang disebut fi'lun wa fa'iluhu. Ya, fi'lun wa fa'iluhu. Ya, fi'il dan pelakunya. Ya, ini fi'lun. Fa'iluhu adalah anta. Ya, itu kalau cakap bahasa Arab ni lah. Ya, kalau disambung nanti dia jadi fi'lun wa fa'iluhu. Kalau dalam bahasa Arab disebut fi'lun wa sambung fa'iluhu. Artinya perbuatan dan pelakunya. Ya, ini kata kerja. Ini yang melakukan kerja itu. Ya, jadi fi'lun yang mana? Ini. Fa'ilnya yang mana? Ini. Jadi kalau dalam bahasa Arab disambung fi'lun wa fa'iluhu. Okey, macam mana nak jadi fa'ala, nak jadi fi'lun wa fa'iluhu? Sekarang kita sambung. Ya, sambung. Macam juga kita nak belajar. Bila nak belajar, ya, mesti ada syarat. Ya, syaratnya benar-benar niat kerana Allah. Ya, apa lagi? Bawa buku, pensel. Apa lagi? Kena bayar. Wallahu a'lam. Saya tak tahu bayar ke tak bayar. Ya. Okey, sekarang nak disambung. Bila nak disambung, bahasa Arab bukan sebut fa'alata anta. Tak pernah akan jumpa macam tu. Ya, tak pernah akan berlaku macam itu. Ya, sekarang fa'ala, bila dia nak bertemu fa'il, ini domir kan? Domir yang mengambil tempat sebagai fa'il. Anta ni domir kan? Domir. Apa maksud domir? Kata ganti nama. Sekarang domir ni nak disambung dengan fi'il. Dan domir inilah yang menjadi fa'il kepada fi'il tersebut. Faham ke tak? Kau belit-belit dia kata ya. Ya. Okey, sekali lagi. Ini fi'il. Ya. Ini domir. Ya, apa maksud domir? Ya, kata ganti nama. Anta artinya kamu. Kamu itu adalah kata ganti nama bagi seorang lelaki. Ya, jadi dua kalimah ini disambung. Ya, jadi bila nak disambung ada syarat yang mesti dipatuhi. Apa syaratnya? Bila nak sambung dengan domir yang mengambil tempat sebagai fa'il. Syarat pertama, huruf terakhir yang berbaris atas wajib ditukar menjadi sukun ataupun mati. Syarat yang kedua, setiap yang nak disambung, dua huruf yang pertama mestilah digugurkan ataupun dalam bahasa Arab disebut hazaf. Ya? Okey.
Sekarang dua huruf yang pertama yang mana? Hamzah dan nun. Ya, hamzah dan nun. Ya. Okey. Bila dah dihazaf hamzah dan nun, ya, atau kita biasa sebut alif kan. Sedangkan alif tak terima baris. Ya, tinggal berapa huruf? Tinggal satu huruf. Maka huruf yang berbaki ini disambung kepada kalimah yang pertama. Okey, jadilah dia fa'al. Nampak? Okey, setakat ni boleh ikut? Okey, sekarang ta ni bererti kamu. Bila kita nak tarjim artinya terjemahkan. Ya, bila kita nak terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, kita sebut dulu fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Kamu. Ya, kamu telah melakukan atau kamu telah mengerjakan. Nampak? Kita sebut kamu dahulu, baru kita buat perbuatan. Okey, kamu telah mengerjakan. Ya, jadi nampak ta yang disambung ya sebagai fa'il. Ini domir tetapi dia mengambil tempat sebagai fa'il. Apa arti fa'il? Pelaku. Ya, pelaku. Jadi siapa yang melakukannya? Kamu seorang lelaki. Apa perbuatan yang dia dah buat? Kamu telah mengerjakan. Kenapa saya sebut telah? Sebab perbuatan telah berlaku. Boleh? Boleh ikut? Ada yang tak jelas? Ya? Ada yang tak jelas? Okey. Ini dia punya terjemahan daripada dua kalimah. Ya, dia sebut fi'lun, kata kerja, wa dan fa'iluhu. Okey, mana dia? Kalau nak diterjemah, ini terlalu awal lah. Ya, kalau kita nak terjemah nak i'rab dalam bahasa Melayu, ya, kalau kita ini daripada bahasa Arab, kita nak tukar ke bahasa Melayu. Kita sebut ni kita i'rab macam mana nak sebut ni? Dua kalimah ni kita nak i'rab macam mana? Kita i'rab dia fi'lun wa fa'iluhu. Maksudnya kata kerja dan pelakunya. Mana ini kata kerja, ta ini adalah pelakunya. Boleh? Boleh? Okey, apa maksud fi'lun wa fa'iluhu? Dan pelakunya. Mana pelakunya? Mana kata kerjanya? Fa'al. Okey, fahamlah tu. Ya? Okey. Belah sini boleh? Belah sini boleh faham? Kalau nanti orang sebut fi'lun wa fa'iluhu, apa benda ya? At least kita dah dengar. Fi'lun kata kerja, wa dan fa'il. Fa'il kata apalah? Pelaku. Hu-nya. Ya, jadi bila disambung dia jadi macam ni. Ya? Boleh? Okey. Sekarang selepas kita dah ada ya domir anta, kita pergi kepada domir dalam bentuk musanna. Kita sama juga fa'ala campur dengan antu. Campur dengan apa? Antuma. Kalau tadi anta seorang lelaki, antuma dah berapa orang ni? 2 orang. Ya, kamu 2 orang lelaki. Atau kamu seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi daripada anta, alif, nun, ta, tambah dengan mim dan alif. Kerana dia bukan lagi seorang, dah jadi dua orang. Sama juga. Ya, sama juga. Ya. 2 huruf yang pertama
Mana dia dua huruf yang pertama? Hamzah dan nun. Tinggal apa? Tuma. Okey, tinggal tuma. Yang di sini apa yang wajib kita buat? Lam sukunkan. Sekarang jadi bunyi macam mana? Fa'al. Sekarang berapa orang yang dah buat ni? 2. Dia ke kamu? Dia ke kamu? Kamu. Ya? Kamu, bukan dia. Kamu yang telah mengerjakan. Ya, mana bukti kamu? Tuma. Ya, tuma. Ya, jadi ini fa'il. Ini fa'il. Ya, ini fa'il, ini fa'il. Ya, yang disambung, yang digabungkan seolah-olah kelihatan satu kalimah. Tetapi kita yang belajar, kita tahu dia bukan satu kalimah, dia dua kalimah, iaitu fi'il dan fa'il. Ya, okey. Boleh? Apa maksud fa'altuma? Apa maksud fa'altuma? Kamu berdua telah mengerjakan. Bukan seorang lagi, berdua. Okey. Sekarang masuk yang ketiga. Fa'ala. Sambung dengan antum. Ya, antum. Okey. Apa terjadi? Fa'ala campur dengan antum. Macam yang pertama dan yang kedua. Kita keluarkan dua yang pertama. Dua yang pertama mana hurufnya? Hamzah dan nun. Tinggal apa? Tum. Ini apa kita kena buat? Matikan. Sekarang kita sambung, dia jadi apa? Fa'altum. Ya, senang ke susah? Senang apa weh? Fa'altum. Okey, sekarang ni seorang ke, berdua ke, ramai? Ramai. Kamu semua telah mengerjakan. Ya, kamu. Mana kamu semua? Tum. Tum ini merujuk kepada semua. Ya, kamu semua telah mengerjakan. Sekali lagi, fa'altum artinya kamu semua. Ya, sama ada semua lelaki atau lelaki campur perempuan. Apa perbuatan yang dia buat? Telah mengerjakan. Okey, fa'altum. Ya, sekali lagi, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ya, ini dia. Ya. Boleh nampak? Jadi digabung antara fi'il dan fa'il. Yang mana fa'ilnya adalah domir. Apa maksud domir? Kata ganti nama. Ya, kata ganti nama. Okey, domir ta, tuma dan tum ini disebut domir muttasil. Domir apa? Ya, domir muttasil. Kenapa disebut domir muttasil? Sebab dia bersambung. Dia bersambung dengan apa? Dia bersambung dengan fi'il dalam satu kalimah. Ha? Domir muttasil. Ya, okey, muttasil. Muttasil. Ya, muttasil artinya bersambung. Ya, jadi ta, tuma dan tum adalah domir muttasil, iaitu kata ganti nama yang bersambung dengan kata kerja. Ya,
kata ganti nama yang bersambung dengan kata kerja. Lalu ini disebut fi'il, ini disebut fa'il. Boleh? Boleh? Belakang tu jauhnya kesian. Saya rasa duduk sini kok boleh. Dengar? Nampak? Alhamdulillah. Ya. Jelas? Kecil ke besar tulisannya? Boleh nampak ya? Tak boleh nanti bawa kantar. Ataupun nanti minggu depan ke depan lagi. Supaya boleh letak sat meja lagi kat belakang. Okey, selesa. Okey, tak apalah. Oh, ya ke? Okey. Okey, jelas tak ni? Sungguh ni? Nanti tak ulang lagi tau. Dia ke depan je, tak nak ke belakang dah. Ya, sebab ke belakang dah lama lepas. Kita nak jalan ke depan dah kan? Ya, sebab kita tak lama lagi nak tinggalkan dunia kan? Siapa yang kata saya lambat lagi? Okey, jadi tatumatum ini untuk lelaki. Dan kita sebut ini kamu. Kamu seorang lelaki, kamu dua orang lelaki, kamu semua lelaki. Ya, okey. Boleh? Kalau boleh kita tukar. Ya. Boleh saya padam yang ni? Boleh, alhamdulillah. Okey, yang tadi semua untuk lelaki. Sekarang kita tukar kepada perempuan. Okey, bila kamu seorang perempuan, kita sebut anti. Ya, anti. Okey, sama juga kaedahnya. Dua yang pertama tak nak guna. Ini disukunkan. Sekarang kita sambung, dia bunyi macam mana? Fa'alti. Apa maksud fa'alti? Bukan dia. Kamu. Kamu ni perempuan. Ya, kamu iaitu seorang perempuan telah mengerjakan. Jadi ti artinya kamu seorang perempuan. Okey, tukar kepada dua orang perempuan, dia jadi apa? Antuma. Ya, antuma. Okey, dua yang pertama keluarkan. Tinggal yang ini fa'al, yang ini tuma. Sambungkan balik. Jadi fa'al, altuma. Okey, yang ini fa'ala campur dengan antunna. Ya, antunna. Okey, sama juga ini sukunkan. Yang ini ambil satu huruf saja. Ya, bila fa'al campur dengan antunna, ini keluarkan, tinggalkan dua yang terakhir. Jadi fa'al tunna. Fa'altun. Fa'altunna. Okey, boleh? Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ya, ini sabdu ya, fa'altun. Okey, yang ini kamu seorang perempuan, kamu dua orang perempuan, kamu semua perempuan. Ya, fa'altunna artinya kamu semua perempuan. Ini tanda untuk seorang perempuan, dua orang perempuan, kamu semua perempuan. Ya, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ya, kena baca dengu sebab ada tasydid. Ya, kena baca dengu. Fa'altunna.
Ini lil muannas, untuk perempuan. Yang disebut kata ganti nama yang kedua ataupun disebut mukhatab, ya, iaitu kita bercakap, orang yang kita bercakap tu mesti berada bersama dengan kita, ya. Okey, dah berapa kita belajar? 12 tasrif. Berapa tasrif? 12. Ya. Dan yang terakhir disebut mutakallim. Ya, apa dia mutakallim? Mutakallim ialah orang yang bercakap atau disebut pekata. Atau disebut apa? Pekata. Ya, jadi pekatanya ada 2 saja. Tasrifnya ada 2 bahagian saja. Okey, yang ni boleh? Dah habis dah? Belum? Okey, salin dulu. Salin dulu. Kalau semua sudah, ada 2 lah lagi. Ya, ingat yang ganti nama ketiga kita sebut ghaib. Kata ganti nama kedua mukhatab. Okey, sekarang iaitu yang disebut pekata. Ya, pekata adalah orang yang bercakap. Ya, jadi bercakap itu cuma ada ana ataupun nahnu. Ana iaitu aku, nahnu kami. Ya, jadi sama juga kaedah dia, fa'ala campur dengan ana. Okey, cumanya kalau kita selalu sebut ana, saya, itu untuk bertemu dengan isim. Tapi bila untuk dengan fi'il, fa'ala bila bertemu dengan, ya, orang yang bercakap, dia tukar jadi tu. Ya, bukan antu. Tu saja. Ya, tu. Jadi tu ni ialah ana. Tu ialah ana. Jadi jangan tulis antu, buang alif nun, tinggal tu. Salah. Memang tu saja, tak ada antu. Ya, dia memang satu huruf aja. Tu. Ya, tu. Bukan antu, buang alif nun, tinggal tu. Tak, tu saja. Okey, tu ni artinya saya ataupun aku. Ya, okey. Sekarang ni macam tadi, sukunkan dia jadi fa'al. Sambungkan semula dia jadi fa'al tu. Okey, fa'al tu. Jadi fa'al. Okey, untuk yang kami, fa'ala campur dengan nahnu. Jadi nahnu, ya, jadi na. Asalnya ialah nahnu. Okey, nahnu dia jadi na. Ya, ini sukunkan apa? Sambung semula. Bila sambung semula bunyinya macam mana? Fa'alna. Fa'alna. Okey, boleh? Fa'ala campur dengan tu, sukunkan lam jadi fa'al tu. Fa'ala sukunkan lam campur dengan na, fa'alna. Ya? Fa'alna panjang kerana ada alif, ada huruf mad iaitu alif. Jadi fa'al tu artinya aku telah mengerjakan. Mana dia aku? Ni dia. Fa'alna artinya kami. Kami telah mengerjakan. Okey, habis tasrif 14 untuk fi'il madhi. Untuk fi'il madhi wazan 3 huruf. Wazan berapa huruf? 3 huruf. Okey. Apa yang kita kena faham?
kesemua bentuk yang kita telah tulis tadi, bila fi'il madhi, ya, domirnya duduk mesti pada huruf yang terakhir. Ya, mesti pada yang terakhir. Ya, kalau kita tengok daripada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kemudian hari ni kita masuk fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Okey, semua domir duduk depan ke belakang? Belakang. Jadi inilah yang kita mudah untuk faham dan kenal dia adalah fi'il madhi kerana domirnya duduk di akhir kalimah. Ya, domir duduk di akhir kalimah di belakang, itulah fi'il madhi. Ya. Okey, ramai-ramai ni, ya, kalau kita nak buat, ya, kalau kita nak buat, ambil satu kalimah, contoh duduk. Duduk dalam bahasa Arab, jalasa. Ya, kalau saya telah duduk, saya akan sebut jalastu. Kalau semua ni sedang duduk, jalasna. Kalau abang tu yang duduk, telah duduk, jalasta. Ya, Sarimah telah duduk, jalasti. Ya, jalasti. Ya, kalau dua orang yang duduk, jalastu tuma. Semua duduk, kamu semua dah duduk, jalastum. Tak ada lelaki, jalastunna. Okey, boleh? Boleh? Okey, insya-Allah. Duduk dalam bahasa Arab, ya, duduk dalam bahasa Arab, jalasa. Ya, jalasa. Apa maksud jalasa? Telah duduk. Ya, telah duduk. Okey, daripada wazan telah duduk, kita tasrif 14. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jasad, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Habis mutasrif, dah buat dah. Dengan satu kalimah jalasa kita boleh tukar jadi 14. Okey. Ambil lagi satu kalimah, ghalaqo. Ya, ghalaqo. Okey, apa maksud? Jalasa telah duduk. Ya. Ambil kalimah rin. Ghalaqo. Apa maksud ghalaqo? Telah tutup. Telah tutup. Okey, kita buat tasrif sama-sama. Ya, kita tukar dia jadi pada huwa, huma, hum sampai ana, sampai nahnu. Ghalaqo, ghalaqo, ghalaqu. Kemudian tukar kepada muannas. Ghalaqat, ghalaqata. Kemudian ghalaqna. Tukar kepada yang kita belajar hari ni. Tukar cuba. Ambil. Ghalaqta, ghalaqtuma, ghalaqtum. Ghalaqti, ghalaqtuma, ghalaqtunna. Ghalaqtu, ghalaqna. Apa maksud ghanaqa? Telah menutup ataupun telah tutup. Kalau saya yang menutup, saya dah tutup, saya sebut ghanaqtu. Ya, kalau kita semua dah tutup, ghanaqna.
Kalau kamu seorang perempuan, ghanaqti. Kalau lelaki, ghanaqta. Okey? Nak cuba lagi? Nak cuba lagi? Okey, tutup lawannya buka. Ya, buka dalam bahasa Arab fataha. Fataha. Ya, fataha. Apa maksud fataha? Telah membuka. Jadi, kita tasrif balik macam tadi. Fataha, fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Okey. Kesemua tasrif ini seorang satu tolong cari dalam Al-Quran. Ya, nak tengok betul-betul faham atau tidak. Kalau dah faham, kita tukar kepada fi'il mudhari. Ya. Sebab kita bukan nak laju, nak faham. Tak kira ayat mana, surah mana, jumpa, tolong bagi tahu, kita tengok betul ke salah. Ya, ikut saja wazan yang kita dah belajar. Ya. Kalau 2 orang untuk huma tambah alif. Ya, okey, saya bagi masa 2 minit aja. Tak kiralah untuk seorang ke, untuk 2 orang ke, untuk ghaib ke, untuk muhatab ke, untuk mutakallim ke. Janji yang kita belajar wazan tasrif 14 iaitu mengenai fi'il madhi. Tak kira mana-mana, asalkan jumpa bagi tahu. Ya. Surah Al-Kafirun. Okey, kakak kita dah jumpa suratul Kafirun. Ya. Buka suratul Kafirun. Okey, kak, yang mana? Okey. Dah jumpa dah. Muka surat 603. 603. Suratul Kafirun. Muka surat 603. Okey. Siapa dah jumpa? Abattum. Okey. Cuba tengok ayat yang keempat. Ya. Wala ana abidum ma'abattum. Ya. Jadi, fi'ilnya adalah abada, domirnya adalah antum yang telah dikeluarkan alif ataupun hamzah dengan nun. Ya, jadi tinggallah abadtum. Tapi dia tu ada sabdu sebab berlaku idgham mutajanisain. Okey, bagus. Ya, apa maksud abadtum? Artinya kamu telah menyembah. Ya, kamu semua telah menyembah. Ya, wala ana abidum, dan aku tidak akan menyembah apa? Ya, abidum itu sifat fa'il, nanti belum belajar. Ma'abattum, apa yang kamu semua sembah. Ya, jadi abadtum artinya kamu semua telah menyembah. Okey, bagus. Ya, dah nampak tu. Okey, lagi tak kira mana-mana je. Suratul Falaq. Okey. Ya, betul. Ya. Ayat yang kedua suratul Falaq. Ya, min syarri ma khalaq. Maksudnya khalaq artinya dia telah mencipta. Siapa dia? Allah. Ya, khalaqa artinya dia telah menciptakan. Siapa dia tu? Allah. Jadi bila kita baca min syarri ma khalaq, artinya daripada kejahatan apa yang telah Allah menciptakannya. Jadi khalaqa itu fi'il madhi yang dia punya fa'il tersembunyi kerana dia adalah wazan fa'ala. Betul? Sama tak fa'ala dengan khalaqa? Kalau dalam fa'ala kita kata dalamnya ada huwa tadi kan? Samalah khalaqa dalamnya ada
huwa. Huwa itu kata ganti nama. Dia. Siapa dia itu? Dia itu adalah kata ganti nama bagi Allah, bagi kalimah khalaqa. Makna khalaqa? Telah menciptakan. Siapa yang telah menciptakan? Dialah Allah yang telah menciptakan min syarri, daripada kejahatan. Apa yang jadi apa yang ada kejahatan tu Allah yang menciptakan, tetapi pasti ada larangan daripada Allah untuk kita menghampiri perkara yang tidak baik itu. Faham? Okey, bagus. Lagi, cepat-cepat ramai-ramai. Kita bukan nak belajar fi'il madhi je. Kita nak belajar semua fi'il, kan? Okey, lagi. Banyak sangat-sangat. Okey, siapa lagi dah dapat? Hasada. Okey, bagus. Ya, dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama, wa min syarri hasidin idza hasada. Hasada artinya ni. Dia telah dengki. Ya, dia telah dengki. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad, iaitu dan daripada kejahatan pendengki apabila dia sakit hati tengok orang senang. Ya, hasada artinya dia telah dengki. Ya, tak payah tambah hasad dengki. Memang hasada itu artinya dia telah dengki. Okey, lagi tengok surah-surah yang lain. Cepat. Ya, kasaba. Okey, surah Al-Masad. Ya, surah Al-Masad. Ya, kalau sebut surah Al-Masad orang tak tahu. Surah apa yang awak tahu? Tabbat yada. Tu confirm dia tahu. Ya, surah Tabbat yada. Tak apalah, janji dia boleh baca Quran. Ya. Okey, tengok kasaba. Ya, kasaba itu wazan fa'ala. Apa maksud kasaba? Dia telah usahakan. Ya, kasaba artinya dia telah usahakan. Ya, jadi kalau kita tengok ayat ini, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ya, ayat yang kedua daripada suratul Masad yang membawa maksud tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Jadi harta kita sangat berguna bila kita gunakan cara yang betul. Kita sangat perlu mengusahakan sesuatu sebagai bekalan di hari akhirat, tapi usahakan ke arah yang diredai Allah. Jangan usahakan perkara yang mendapat kemurkaan Allah. Okey, sebab tu kita kena belajar tadabbur. Okey, apa maksud kasabah? Dia telah usahakan. Ya, dan usaha itu ada dua. Satu usaha mardatillah, satu usaha la'natullah. Okey, lagi. Okey, ingat apa yang kita dah belajar hari ini? Kalimah kasaba. Apa maksud kasaba? Dia telah usahakan. Khalaqa, dia telah ciptakan. Hasada, dia telah dengki. Ya, apa lagi kita sebut tadi? Tu je ya? Ada lagi? Okey, cari lagi. Ada lagi tak? Ya? Muka surat berapa? Itu bukan. Waqaba. Ingatkan falaqa itu. Waqaba itu juga fi'il madhi. Ya? Waqaba artinya telah gelap. Tak nampak cahaya matahari. Jadi waqaba itu juga fi'il madhi. Ya, apa maksud waqaba? Telah gelap. Ya, bila masuk aja malam, hilang matahari, ya, telah gelap. Dalam bahasa Arab disebut waqaba. Telah gelap. Okey, betul, bagus. Lagi orang lain tengok muka surat lain ya, tengok muka surat yang sama je. Suratul Fil. Okey, muka suratul Fil, gajah tu. Jap ya, suratul Fil, surah gajah. Ya.
Okey, tengok suratul Fil ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala. Tadi kita belajar fa'ala kan? Tu fa'ala tu fi'il madhi lah. Ya, fa'ala maksudnya dia telah melakukan. Atau di sini ditulis ya telah bertindak. Samalah tu. Lagi? Bagus. Jama'a. Ayat yang mana? Surah Al-Humazah. Okey, tengok. Jama'a. Allazi jama'a. Bagus. Jama'a itu fi'il madhi. Maksudnya apa? Telah himpun. Ya, sebab tu kalau semayang, nak semayang secara berjemaah. Sebab nak tunggu ramai orang. Himpun orang beramai. Baru kita solat. Besar pahalanya. Jama'a artinya himpun. Ataupun menghimpunkan. Allazi jama'a malan wa'addadah. Ini kerja manusia yang tak ada ilmu. Ya, kerja manusia yang tak ada ilmu. Kerja dia buat apa? Allazi jama'a. Ya, iaitu kerja dia buat apa? Dia menghimpunkan. Iaitu orang yang kerjanya dia telah menghimpunkan malan, harta. Kerja dia himpun apa? Harta. Wa dan. Ya. Addadah. Dah himpun dia kira. Dia hitung. Ya. Berapa banyak dapat harta? 1 juta? 2 juta? Sebab dia merasakan dengan banyaknya harta dia akan dapat hidup serba mewah. Ini orang yang hidup tertipu dengan dunia yang Allah sebut innal hayatad dunya la'ibun walahun. Ya, sesungguhnya kehidupan kita kat dunia ni sebagai satu la'ib. Apa maksud la'ib? Permainan. Ya. Permainan je. Ya. Dan juga gurau senda. Tapi kita hidup kat dunia bukan nak main-main. Kita hidup kat dunia nak jadi hamba Allah. Okey, bagus. Jama'a itu fi'il madhi. Ada lagi. Okey, orang lain pula punyalah ramai. Cepat, boleh kita pergi kepada ya fi'il mudhari. Lagi ni fi'lun mudhari'un. Lagi saya nak bagi faham tu betul ni. Ya. Okey, Kak Udi, Cikgu, Kak Zira. Ya, lagi yang lain-lain ni ramai ni. Ya. Okey, bagi tahu muka surat berapa, ayat ke berapa? Al-Ghasiyah, muka surat Al-Ghasiyah. Okey, semua tengok muka surat Al-Ghasiyah. Muka surat berapa tu ya? 592. Okey, buka muka surat 592. Ya, okey, Al-Ghasiyah ayat yang mana? Nombor 3. 23. Ayat 23. Okey, tengok ayat 23. Okey, yang manakah? Okey, bagus. Illa man tawalla wa kafar. Tengok pada kalimah kafara. Tengok pada kalimah apa? Kafara. Ya, apa maksud kafara? Dia telah engkar. Bagus, betul. Ya, kafara, kafaru. Datanglah dia punya kafir. Ya, kafirun isim fa'il. Ini fi'il. Ya, kafara artinya dia telah engkar. Ya, illa kecuali atau melainkan man orang yang tawalla dia telah berpaling wa kafar dan dia telah engkar. Ya, okey. Ayat daripada suratul Ghasiyah. Ya, muka surat 592 ayat 23. Illa man tawalla wa kafar. Ya, yang disebut di sini adalah kalimah kafaro. Gariskan dengan pensel, bukan wa kafar ya. Kafaro saja. Wa tu satu kalimah. Wa tu satu kalimah kafaro. Ya, illa huruf istisna, ya, pengecualian, iaitu melainkan orang yang dia telah berpaling dan dia engkar kepada perintah Allah. Dia berpaling daripada apa yang telah diajar oleh Rasulullah dan dia engkar perintah
Allah. Bila dia berpaling daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah, artinya dia engkar perintah Allah. Sebab apa yang dibawa oleh Rasulullah sebenarnya adalah daripada Allah. Jadi bila dia berpaling daripada Rasulullah, automatik dia engkar perintah Allah. Jadi kafara itu adalah fi'il madhi yang artinya dia telah engkar. Ya. Surah 591. Okey, tengok semua tengok 591. Okey. Yang mana? Ayat 2 saya nampak dah, bagus. Okey, kalimah khalaqa. Ya, bagus. Tadi pun dah sebut. Khalaqa. Ya, allazi khalaqa fasawwa. Ya, allazi khalaqa fasawwa. Ya, semua jumpa? Alhamdulillah, maksudnya dah kenal lah tu. Ya, apa maksud allazi khalaqa fasawwa, iaitu yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Ya, dalam khalaqa itu ada huwa. Siapa dia huwa? Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan setiap sesuatu makhluk ini. Tak kira di langit, tak kira di bumi. Tetapi dalam ayat ini merujuk kepada lil insan. Ya, dituju kepada manusia. Dialah Allah yang menciptakan manusia itu daripada nutfah. Apa maksud nutfah? Air mani. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah, seketul daging. Ya, kemudian ditiupkan roh, ya, dijadikan tulang-tulang, menyelaputi daging, dan akhirnya dilahirkan dunia menjadi insan. Ya, ya. Sama tapi belum belajar. Ya, saya suruh ambil yang belajar ini je. Betul, tapi itu bukan wazan 3 huruf. Betul, itu wazan fi'il madhi yang ditambah dengan huruf lagi. Okay, ambil dulu yang 3 huruf bagi semua nampak. Betul, itu fi'il madhi. Ya, okay, bagi nampak yang 3 huruf tu betul-betul. Nanti bila dah nampak 3 huruf, kita masuk 4, 5 dan 6. Okey, bagus. Okey, lagi 585. Okey, yang mana? Okey, yang pertama tu ya, abasa wa tawalla. Apa maksud abasa? Dia telah bermasam muka. Dia telah bermasam muka. Lelaki ke perempuan ni? Perempuan? Lelaki. Lelaki. Siapa nama lelaki ni? Ada nama dia ni? Siapa? Dulu kita kat masjid dah tadabbur surah ni. Muhammad apa? Nabi Muhammad. Okey, tengok abasa wa tawalla. Yalah, di situ cerita Rasulullah bersama seorang lelaki tua. Ya, jadi abasa wa tawalla di situ ialah Rasulullah. Dalam abasa itu merujuk kepada Rasulullah. Dia telah bermasam muka, wa tawalla, dan berpaling. Ya, tapi bukan nak tadabbur surah ni, maka saya tak tadabbur lah. Tapi yang belajar kat masjid, jangan lupa kita dah belajar surah ini. Ya, Abdullah bin Maktuf. Ya, seorang tua yang datang nak bertemu dengan Rasulullah dengan niat untuk membersihkan nak membersihkan hatinya, ya, nak belajar mengenai Islam. Ya, tiba-tiba pada ketika itu Rasulullah tak, saya bukan nak tadabbur yang ni, ya. Kalau nak tadabbur tu ikut kat masjid. Ya, okey. Lagi alhamdulillah. Ya, nampak dah bagus, ya. Lagi? Ada lagi? Kalau tak ada, saya berhenti kat sini, saya masuk fi'il mudhari'. Tapi saya mengharapkan semua dah faham. Tapi masih ada lagi yang tak dapat. Yang tak dapat tu faham ke tak?
Okey. Nak tukar kepada fi'il mudhari' atau nak cari lagi ni? Apa dia? Okey, gharqa itu isim. Kalau okey, yang lain? Ja'ala. Okey, ja'ala. Jim, ain, lam. Okey, maksudnya telah menjadikan. Ya, okey. Ayat yang mana jumpa tu? Muka surat berapa? Betul, itu fi'il madhi. Bagi semua nampak? Suratul Ankabut ayat muka surat, bagi muka surat dulu semua biar nampak tanda dengan Quran. Ja'ala itu fi'il madhi, maksudnya telah menjadikan. 397. Okey, ke belakang 397. 397. Okey, tengok ayat ke berapa? Ayat ke-10. Okey, tengok. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas. Ada jumpa kalimah ja'ala. Ya, maksudnya Allah telah menjadikan, dia telah menjadikan. Ya, okey. Dah faham tu. Okey, yang lain? Okey. Kalau dah kenal, boleh kita tukar kepada fi'il mudhari'. Okey, suka saya ingatkan yang kita belajar hari ini adalah fi'il madhi. Wazan berapa huruf? Wazan 3 huruf. Ya, wazan 3 huruf. Nanti kita akan belajar wazan 4 huruf, wazan 5 huruf dan wazan 6 huruf. Ya, pelan-pelan. Okey, apa itu fi'il mudhari'? Ya, kat sini dia ada ajar sekali fi'il madhi dalam bentuk majhul. Ya, sebab saya nampak dekat belakang ni ada majhul. Okey, fi'il madhi terbagi kepada dua bahagian. Satu adalah fi'il madhi ma'lum. Ya, fi'il madhi dalam bentuk maklum. Satu lagi fi'il madhi dalam bentuk majhul. Okey, kita ikuti buku ini dulu, lepas tu saya terangkan. Tapi kena ikut betul-betul, tengok betul-betul. Ya, muka surat 20. Ya, dia kata fi'il madhi terdiri dari dua macam. Ya, maksudnya dua jenis. Yakni yang pertama dia kata madhi maklum. Apa maksud madhi maklum? Maklum tu artinya diketahui pelaku. Ya, nanti saya tunjuk dekat whiteboard. Ya, diketahui pelakunya dengan jelas. Ya, yang pertama dia kata madhi maklum adalah fi'il madhi yang menunjukkan kalimah aktif. Ya, contoh ja'ala. Jadi bila sebut kalimah ja'ala itu, terus kita faham yang dimaklumkan adalah pelakunya adalah seorang lelaki. Pandai sangat. Ya, okey. Okey. Sekarang kita tengok di situ dia bagi contoh. Fi'il madhi terbagi kepada dua. Satu maklum. Ya, satu maklum. Satu lagi majhul. Okey, apa maksud maklum? Maklum artinya diketahui dengan jelas. Apa yang diketahui dengan jelas? Akan pelakunya. Iaitu fa'il. Ya, bila disebut maklum ini artinya yang dimaklumkan apa? Dia punya fa'il. Sama ada pelakunya seorang lelaki ke, seorang perempuan ke, ya, dia ke, kamu ke, ya, ataupun kami ke. Jadi yang dimaklumkan adalah fa'ilnya. Jadi kita tak boleh nak tuduh seseorang itu tanpa usul periksa kerana telah dijelaskan pelakunya dengan jelas. Okey, majhul.
artinya tidak diketahui dengan jelas siapakah yang telah melakukan perbuatan tersebut. Jadi majhul artinya tidak diketahui apa dia? Dia punya fa'il. Itu yang disebut majhul. Majhul artinya kita sebut jahil. Jahil kan? Apa maksud jahil? Jahil artinya tak tahu. Jadi di sini jahil majhul artinya tak diketahui ataupun tak tahu siapakah yang telah melakukan perbuatan tersebut, ya, dengan jelas. Perbuatan tu ada, pelakunya ada tapi tidak diketahui dengan jelas. Berbanding dengan maklum, maklum artinya pelaku itu adalah sangat jelas. Ya, okey. Kalau kita tengok tadi pertama kita belajar wazan fa'ala. Ya, cuba tengok. Fa'ala. Fa'ala ni, ini fi'il madhi kan? Dalam bentuk maklum. Dalam bentuk apa? Maklum. Kenapa? Apa yang dimaklumkan dalam fa'ala ni ada apa? Dalam fa'ala ni ada apa? Apa dia? Dia. Dia tu lelaki ke perempuan? Okey. Dia lelaki tu nak sebut apa dalam bahasa Arab? Wah, okey. Bagus sangat-sangat. Jadi, yang dimaklumkan ialah fa'ilnya adalah huwa. Okey. Kalau bina majhul, ya, dia punya wazan daripada fa'ala jadi fu'ila. Ya. Fa'ala jadi fu'ila. Ingat, untuk bina majhul mesti ingat wazan, ya. Ini fa'ala artinya pelaku yang telah melakukan perbuatan itu adalah dia seorang lelaki. Jadi yang dimaklumkan adalah pelakunya. Pelaku bagi perbuatan tersebut. Kalau dia sebut majhul, ya, wazannya fu'ila. Apa maksud fu'ila? Fu'ila artinya telah dikerjakan. Telah dikerjakan. Kita tak boleh tulis dia telah kerjakan. Kalau dia, ni wazannya. Ada kalimah huwa. Tapi bila bina majhul, dia tak ada kalimah dia itu. Sebab tidak diketahui akan pelakunya. Jadi kita sebut apa? Bila sebut fu'ila, artinya telah dikerjakan. Jadi bila sebut fu'ila, artinya telah dikerjakan. Boleh? Telah dikerjakan. Ya, jadi dalam fu'ila ini tidak ada pelaku yang jelas. Ya, sebab tu kita terjemah dia sebagai telah dikerjakan. Kalau fa'ala artinya dia telah mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? Dia. Yang ini siapa yang buat ni? Tak tahu. Tak tahu. Ya, jelas? Boleh beza sekarang antara bina maklum dengan bina majhul. Ya, kita jumpa dalam Al-Quran. Kutiba. Sama tak? Sama tak? Bukan sama tulisan. Sama dari pergi. Bukan huruf. Baris. Fa baris depan, kaf baris depan. Ain baris bawah, ta baris bawah. Lam baris atas, ba baris atas. Jadi kutiba difardukan ataupun diwajibkan. Ada tak tulis nama Allah kat sini? Tak ada. Tapi kita tahu yang mewajibkan kita berpuasa semestinya Allah. Okey? Okey, sekarang kita tengok satu-satu. Sebab bina majhul terlalu banyak di dalam Al-Quran. Sebab itulah kita kena belajar. Okey. Kalau tadi kita dah hafal fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Sekarang kita kena hafal juga untuk wazan bina
majhul. Wazan apa? Bina majhul. Okey, ada berapa binaan? Ada berapa binaan untuk fi'il madhi? 2. Pertama, bina maklum. Apa maksud bina maklum? Diketahui dengan jelas siapa yang telah mengerjakan perbuatan tersebut. Bina majhul? Ya, disembunyikan. Kenapa? Ada 2 sebab. Ya, ada 2 sebab, nanti bila kita masuk bahagian tadabbur saya terangkan. Ya, okey. Sekarang kita tengok ya yang dia kata tadi. Dia bagi contoh kalau bina maklum ja'ala. Bila bina majhul jadi ju'ila. Ju'ila atas wazan fu'ila. Sama tak? Okey, tengok. Yang sini ja'ala. Ini sebab bina maklum. Pelakunya adalah huwa. Bila masuk bina majhul, kita ikut wazan fu'ila. Jadi nampak? Ju'ila. Apa maksud ju'ila? Maksudnya apa maksud ja'ala? Dijadikan. Ya, ja'ala telah menjadikan. Dia telah menjadikan. Bila disebut ju'ila, telah dijadikan. Sekali lagi, kalau ja'ala artinya dia telah menjadikan. Tapi bila kita jumpa ayat Quran ju'ila, artinya telah dijadikan. Tak ada kalimah dia itu. Telah di sini dia mula dengan di. Ya, di inilah yang merujuk kepada fi'lun madhi dalam bentuk majhul. Okey, boleh jelas tak ni? Semua jelas ke ada yang tak jelas? Tak jelas? Siapa tak jelas? Okey, tak jelas sekejap lagi ya. Okey. Yang ni boleh ikut, yang ni dia tak faham. Okey, tengok. Sekarang saya ambil contoh yang ditulis dalam buku tu. Pertama dia bagi contoh ja'ala. Ja'ala artinya wazan yang mana? Fa'ala. Sama kan? Bila saya sebut wazan, artinya baris yang sama. Kalau di sini ja'ala artinya dia telah menjadikan. Nampak? Dan ada kalimah dia. Dia telah menjadikan. Telah itu sebab fi'il madhi. Okey, sekarang kita tukar daripada bina maklum kepada majhul. Ingat majhul, ingat jahil. Ya, majhul ingat jahil. Jahil artinya tidak mengetahui. Okey, kalau di sini wazan dalam bentuk bina majhul maknanya tidak diketahui akan pelaku bagi perbuatan itu. Jadi wazan dia, ni dia wazan dia punya asas dia fu'ila. Fa baris depan, ain baris bawah, lam baris atas. Okey? Jadi ambil wazan pada baris itu, tukarkanlah dengan apa sahaja kalimah yang kita nak sebut. Jadi kalau ja'ala tukar kepada majhul jadi ju'ila. Ya, jadi ju'ila. Apa maksud ju'ila? Telah dijadikan. Okey, tengok. Jim ain lam. Ju'ila. Apa maksud ju'ila? Telah dijadikan. Ja'ala ini ini di. Ini telah dijadikan. Ini dia telah menjadikan. Ya? Boleh? Boleh? Faham? Ni? Okey, alhamdulillah. Ada tak faham? Ada yang tak faham?
Hari ni baru first time dengar ya dalam bentuk majhul ya. Banyak dalam Al-Quran majhul tu. Ya, sebab ada orang alim, ada orang jahil. Ya, maka kita pun kena belajar. Okey, tengok dia kata apa? Yang tergolong, yang tadi ja'ala dalam bentuk bina maklum. Kerana diketahui akan fa'ilnya. Ya. Kemudian kita tengok yang kedua, iaitu madhi majhul. Ya, adalah fi'il madhi yang menunjukkan kalimah pasif. Ya, apa artinya? Tidak diketahui pelakunya. Ya, tidak diketahui pelakunya dengan jelas. Okey. Okey, dia kata apa di sini? Contoh daripada kalimah ja'ala menjadi ju'ila. Kalau ja'ala wazan fa'ala. Wazan apa? Fa'ala. Kalau ju'ila wazan fu'ila. Okey, sama-sama. Ja'ala wazan fa'ala. Okey, sama-sama sebut. Nanti nak sebut pun tak boleh. Ya. Ja'ala wazan fa'ala. Okey. Ju'ila wazan fu'ila. Ya. Okey, sekarang kita masuk tasrifnya satu-satu. Macam mana kita belajar fa'ala, fa'ala, fa'alu, kita juga kena belajar untuk lil majhul. Okey, tengok. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Kemudian tukar kepada yang mukhatab. Ya. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Kemudian tukar kepada lil mu'annas. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Kemudian untuk yang mutakallim, orang yang bercakap, fu'iltu, fu'ilna. Okey, kulluhum ajma'in, kita baca sama-sama. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Okey, itu untuk lil muzakkar. Ya, lil muzakkar yang ghaib. Ya. Kemudian tukar kepada lil muannas. Ya, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Okey, yang tu untuk muannas yang ghaib. Ya. Tukar kepada mukhatab untuk muzakkar. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Okey, tukar kepada muannas, dia tiga ya. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Okey, sekarang pergi kepada mutakallim, iaitu orang yang bercakap. Fu'iltu, fu'ilna. Okey, habis. Ya. Cumanya yang tadi ada pelakunya, yang ini tidak jelas. Okey? Tidak jelas. Ya. Mukhatab artinya kita bercakap berhadapan. Ya. Mutakallim orang yang bercakap. Ya, orang yang bercakap. Okey? Bila menemukan kalimah-kalimah yang sejenis dengan ke-14 bentuk madhi majhul di atas, maka pastikanlah ia tergolong sebagai fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Jadi kena ingat dia punya wazan. Ya, iaitu baris. Ya, iaitu kalau fa'ala bina maklum, fu'ila bina majhul. Senang je, bukannya susah. Tukarkan je. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Macam tu je. Fu'il, fu'ilat. Untuk mu'annas. Benda yang sama tapi tukarkan baris. Itu sahaja. Ya, jadi
kedua-dua bentuk ini tak susah bila kita rajin baca Quran. Sebab kedua-dua bentuk itu ada di dalam Al-Quran. Okey, dia bagi contoh. Tengok kutiba. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tu yang kita selalu masuk je nak Ramadan, semua ustaz baca tu kan. Okey, jadi apa maksud kutiba? Artinya difardukan. Ataupun diwajibkan. Okey. Satu lagi dia bagi contoh yang kedua daripada kalimah. Kalau kutiba tadi, bina maklum bunyinya macam mana? Yang tu kutiba bina majhul. Kalau bina maklum, kataba. Kataba. Kalau kataba artinya dia telah menulis. Okey, yang kedua suni'a. Suni'a asal kalimah sona'a. Benda maklum sona'a. Sona'a. Bila jadi majhul suni'a. Pusing aja, tukar macam yang ikut wazan. Apa maksud suni'a? Sama juga artinya telah dibuat. Kalau sona'a artinya dia telah membuat. Tukar kepada majhul suni'a, telah dibuat. Telah dibuat. Ya, insya-Allah. Okey. Boleh saja. Boleh ikut ya? Sekejap lagi pun memang nak berhenti. Okey. Ada soalan untuk yang ni? Ada soalan untuk yang ni? Okey. Kalau tak ada, kita terus saja. Sebab yang majhul tu dia cuma tak ada pelaku ya. Masing-masing sebangun dengan kalimah fu'ila. Itu dia punya wazan. Ingat wazan ya. Jangan lupa wazan. Jangan lupa wazan. InsyaAllah kalau kita rajin, bila kita baca Quran, insyaAllah mudah faham dan kita lebih khusyuk ketika membacanya. Ketika membacanya. Okey. Tengok yang kedua, fi'il yang kedua, iaitu fi'lun mudhari. Fi'il mudhari. Apa itu? Apa maksud fi'il mudhari? Okey, yang fi'il madhi tadi semua dah settle? Sama je kan? Cuma yang majhul tu kita tak nampak dia punya pelaku. Okey. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, insyaAllah kita masuklah hari ni fi'il mudhari. Apa maksud fi'il mudhari? Dia kata fi'il mudhari adalah kalimah. Apa maksud kalimah? Perkataan. Kalimah fi'il yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi saat ini. Artinya sedang berlaku. Sedang berlaku. Atau masa yang akan datang. Atau masa yang akan datang. Fi'il mudhari terdiri daripada dua bahagian, yakni fi'il mudhari maklum, iaitu aktif, iaitu dia bagi contoh yaf'ilu. Yaf'ilu. Kalau tadi jalasa, dia jadi yajlisu. Kemudian kalau dalam bentuk lil majhul, daripada yaf'ilu dia jadi yuf'alu. Kalau daripada sona'a jadi suni'a, bila fi'il mudhari dia jadi yusna'u. Yusna'u. Okey. Untuk fi'il mudhari ini saya akan terangkan lebih jelas lagi di minggu hadapan, tetapi saya nak suruh tengok sedikit ayat suci Al-Quran. Tengok sikit untuk bekalan kita. Setiap kali datang saya akan ambil sedikit ayat suci Al-Quran sebagai
penguat kita untuk melakukan ibadat. Muka surat 39. Muka surat 39. Dah. Surah Al-Baqarah. Lembu betina. Lembu betina. Tengok pada ayat yang terakhir itu 245. Ayat 245 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi ayat ini Allah sebut man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allah bertanya kepada manusia. Man dzalladzi, siapakah di kalangan hamba aku? Allah kata. Siapakah di kalangan manusia? Siapakah di kalangan orang yang mampu yuqridullah, dia memberikan pinjaman kepada Allah. Allah tak perlu pinjaman sebab Allah sangat kaya. Jadi apa perlunya Allah nak suruh kita beri pinjaman kepada Allah? Sebab Allah ghaniyun, maha kaya. Sekejap lagi saya terang. Tetapi pinjaman yang macam mana? Allah datangkan dengan daripada yuqridu, itu fi'lun mudhari' yang insya-Allah nanti kita akan belajar. Kemudian kita jumpa daripada yuqridu menjadi qardan. Qardan ini masdarnya yang menjadi maf'ul mutlak. Nanti kalau belajar kita akan tahu. Apa itu maf'ul mutlak? Bila kita disuruh Allah memberi pinjaman, pinjaman yang macam mana? Qardan hasana. Pinjaman yang terbaik, pinjaman yang sangat baik. Okey. Contoh, dah ramai belajar ni, jadi bila orang ajak kita belajar, kita pun belajar. Asal daripada tak ada buat apa-apa kat rumah, biarlah aku pergi belajar. Kita biasa cakap macam tu kan? Ini bukan suatu pinjaman yang terbaik. Pinjaman yang terbaik ialah kita memperuntukkan suatu waktu, suatu masa yang benar-benar kita niat untuk menuntut ilmu. Bukan orang pergi, kita pergi. Kita niat betul-betul. Setiap hari Rabu 2:30 petang aku nak pergi menuntut ilmu kerana Allah, sebab aku nak faham bahasa Arab Al-Quran. Bila aku baca Quran, aku boleh faham, tak payah sebiji-biji apa masuk kat bawah ni Mata pun dah rabun kan? Jadi bila kita sebut man, itu isim istifham. Allah bertanya, man siapakah? Man siapakah? Allazi. Allazi itu isim mausul, sambungan daripada kalimah man tadi, iaitu yang merujuk siapakah orang yang yuqridullah, yang dia nak memberi pinjaman kepada Allah. Dan kita tahu Allah tak payah beri pinjaman sebab Allah sangat kaya. Jadi Allah nak suruh kita buat, di dalam hidup ini kita mesti ada melakukan sesuatu untuk Allah, untuk bekalan kita, untuk kita bawa bertemu dengan Allah. Dan yang dikehendaki oleh Allah, setiap yang kita buat itu mestilah qardan hasanah. Buat setiap sesuatu, kita dah belajar fi'il kan? Setiap perbuatan kita, setiap niat kita, setiap percakapan kita lillahi ta'ala. Okey. Kemudian Allah kata fayudha'ifahu, kita luangkan masa 1 jam setengah, insya-Allah 1 jam setengah ini pasti. Apa kata Allah? Fayudha'ifahu. Asalnya kalimah ini adalah yudha'ifu, bukan baris atas, tetapi dengan sebab fa itu menukar fi'il mudhari' baris depan kepada baris atas. Kenapa? Dengan sebab kamu buat perkara yang baik benar-benar kerana Allah. Kamu memberi harta kamu kerana Allah.
Ya, kamu belajar kerana Allah, kamu memberi nasihat kerana Allah. Sebab tu bila kita belajar Quran ni seronoknya bila dah faham kita tadabbur. Bila belajar macam tadi macam tak semangat kan? Tapi bila tadabbur Al-Quran baru dia semangat. Fa itu merujuk kepada mana? Disebut fa sababiyah. Ya, fa penyebab. Ya, yang penyebab bila kita buat sesuatu yang terbaik di sisi Allah. Maka Allah kata, fayudha'ifa, daripada baris depan tukar baris atas. Ya, apa maksud fayudha'ifa? Maka dia akan melipat gandakan. Siapa dia di situ? Allah. Ini wazan fi'il maklum ke majhul? Maklum ke majhul? Maklum lah, kan ada kalimah dia tu. Setiap yang ada kalimah dia, kamu, kami, aku, dia adalah maklum. Jelas. Dalam kalimah yudha tu, ya itu artinya huwa. Belum belajar mudhari'. Tak apalah, tak tahu, dimaafkan. Ya, yudha'ifa itu artinya dialah Allah yang melipat gandakan. Ya, hu itu kembali kepada man. Hu itu kembali kepada man. Dialah Allah yang melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan masanya, meminjamkan hartanya. Bukan meminjam. Buat sesuatu kerana Allah. Dia buat setiap hartanya infak jalan Allah. Ya, setiap masa dipastikan masa itu masa yang terbaik. Qardan hasanah. Setiap percakapannya qaulun ma'rufa. Gitulah. Ya, setiap langkahnya langkah yang terbaik. Itu disebut qardan hasanah. Maka fayudha'ifahu, dialah Allah yang akan melipat gandakan. Kalau kita 1 jam setengah, ya, sakit belakang ni sebab semuanya dah ada anak, ya, semuanya bukan ada yang ada anak dara kat sini. Kalau nak ada, ya, belum kahwin ya. Betul. Macam tu tak apa, 10 jam pun dia still maintain kan. Tenaganya, energinya kuat. Ya, kalau dah bayar-bayar kita ni pun faham kan. Okey, tapi kita buat kerana Allah. Maka fayudha'ifahu, dialah yang akan menggandakan. Siapa tu? Allah. Banyak kita tulis, banyak kita baca, insya-Allah. Banyaklah pulangan di sisi Allah, dunia dan akhirat. Ya, lahu, baginya. Bagi siapa yang buat pinjaman. Pinjaman kepada siapa? Kepada Allah. Al-afa. Tak cukup tadi dialah yang melipat gandakan, tetapi Allah ulang balik. Al-afa. Berlipat-lipat kali ganda. Yang kita tahu 1 dapat 10 je kan? Tapi insya-Allah 10 sampai 700 dan mungkin lebih daripada itu mengikut niat seseorang. Kathirah, ya, berganda-ganda dengan banyaknya. Ya, wallah, dan sesungguhnya Allah itu yaqbidu. Yaqbidu. Ya, apa maksud yaqbidu? Kita nyanyi kan? Apa namanya? Nak nyanyi lagu apa tu? Asmaul Husna. Kita akan jumpa kalimah qabidu. Betul? Apa maksud qabid? Yang maha menyempitkan. Ya, tapi sini dalam bentuk fi'il. Yang qabidu artinya dialah Allah yang menyempitkan. Wa yabsutu, dan dia juga yang meluaskan. Ya, meluaskan apa? Rezeki. Dialah Allah yang menyempitkan rezeki seseorang tu. Sebab apa? Tak dengar perintah Allah. Ya, dapat rezeki banyak pun tak pernah cukup sebab rezekinya tak berberkat. Ya, wa yabsutu. Ya, dia jugalah Allah yang meluaskan rezeki kepada hamba yang dikehendakinya. Wa ilaihi turja'un. Ingat, semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin.